Sidang hadirin yang budiman, seminar pada hari ini diteruskan lagi dengan slot forum yang kedua yang akan dikendalikan atau dikemudikan oleh Puan Moderator pula. Puan Moderator kita pada kali ini adalah Puan Syafiza Emawati binti Syafiee bersama barisan panel-panel yang diundang khas daripada daerah-daerah serta sektor swasta. Forum kedua ini akan membincangkan ataupun menyentuh aspek perancangan pembangunan daerah berpaksikan kepada statistik. Baiklah Puan Moderator, adakah sudah bersedia Puan? Puan Syafiza Emawati? Mohon aktifkan mikrofonnya. Puan Emma, aktifkan mode mikrofon ya. Okey, boleh dengar? Baiklah. Okey, Alhamdulillah. Baik Puan, saya bacakan sedikit latar belakang Puan terdahulu. Puan Syafiza Emawati binti Syafiee pernah bertugas di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, juga pernah berkhidmat sebagai pengarah DOSEM di Kelantan dan kini menjawat jawatan sebagai pengarah bahagian perangkaan komunikasi strategik dan antarabangsa. Tanpa melengahkan masa, Puan, saya serahkan the floor to you. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Manis orangnya ya, Puan Syahidah Adlina. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Banci 2020. Moga hadirin peserta sekalian dalam keadaan sihat dan masih bersemangat ya mengikuti forum ini di kala tengah hari yang membahagiakan ni. Jadi baiklah, sebelum saya menjemput ahli panel untuk memulakan langkah dan mengatur bicara, izinkan saya memaklumkan semula tentang aturan forum kedua ini. Seperti forum pertama, sesi ini akan berlangsung selama 50 minit yang akan melibatkan 2 pusingan dan setiap ahli panel diperuntukkan 6 minit bagi setiap pusingan untuk membincangkan tajuk yang diberikan. Hadirin yang dihormati sekalian, suka saya memetik semula ucap tama KSN pada pagi ini. Yang bahagia Tan Sri KSN telah mengatakan pembangunan yang terancang dan berkesan secara ekonomi maupun sosial memberikan impak yang positif kepada masyarakat dan mampu mengangkat taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik serta memberikan manfaat dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara. Alhamdulillah, forum 2 diteruskan dengan 3 orang ahli panel yang hebat yang akan mendiskusi topik perancangan pembangunan daerah berpaksikan kepada statistik. Tak kenal maka tak cinta, tak didayung perahu masakan sampai di seberang. Tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya, tak diperkenalkan ahli panel, sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Izinkan saya memperkenalkan barisan ahli panel. Yang pertama, terbang tinggi si burung merak singgah di dahan memertik cemai. Kuala Kangsar, bandar tertua di Perak, bandar diraja yang indah permai. Panel pertama kita yang berusaha Encik Ahmad Munir bin Ishaq adalah pegawai daerah Kuala Kangsar, itu daerah yang mempunyai anggaran penduduk lebih kurang 176,000 orang. Beliau mempunyai ijazah sarjana pengurusan perniagaan dari UKM, memulakan tugas dalam perkhidmatan awam dan di Kementerian Kewangan, dan sebelum memegang jawatan sebagai pegawai daerah Kuala Kangsar, beliau merupakan setiausaha bahagian pengurusan sumber manusia di Perak. Seterusnya, berjalan-jalan di rumah sebelah duduk sebentar menjamu selera, Rompin terkenal bandar udang galah, keselesaan hidup aman sejahtera. Panel kedua yang berusaha Encik Ahmad Nasim bin Muhammad Siddiq adalah pegawai daerah Rompin, iaitu daerah yang mempunyai anggaran penduduk lebih kurang 135,000 orang. Beliau merupakan graduan sarjana sains pengurusan maklumat, memulakan tugas dalam perkhidmatan awam pada tahun 2002 sebagai penolong setiausaha di Jabatan Perdana Menteri dan sebelum menjawat jawatan sebagai pegawai daerah Rompin, Pahang pada tahun 2016, beliau pernah berkhidmat di Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah, Kementerian Pelajaran Malaysia, Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia, Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Maran Pahang. Panel ketiga yang berusaha Dr. Azmizam Abdul Rashid, Timbalan Ketua Eksekutif Urbanis Malaysia. Beliau tidak asing lagi berkaitan dengan Smart Cities. Merupakan graduan Dr. Falsafah dari bidang Development Science Urban Economic UKM. Karier beliau bermula di sektor swasta
sebelum menyertai perkhidmatan awam pada tahun 2003 di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Beliau dilantik sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif CEO di Urbanis Malaysia pada 2017. Hadirin sekalian, seterusnya kita mulakan dengan forum kita dan soalan pertama saya akan tujukan kepada Encik Ahmad Munir bin Ishak dan juga Encik Ahmad Nasim bin Muhammad Siddiq. Untuk makluman hadirin, Encik Ahmad Munir akan kita tayangkan rakaman video. Encik Ahmad Nasim kita akan tayangkan rakaman video. Tetapi kita mulakan dengan Encik Ahmad Munir. Persoalannya, sejauh manakah pejabat daerah menggunakan data atau statistik terutamanya di peringkat small area dalam membuat perancangan pembangunan di peringkat daerah? Dijemput Yang Berusaha Encik Ahmad Munir. Encik Ahmad Munir berada di talian? Ya, saya berada. Okey. Boleh onkan mode video Encik Ahmad Munir? Maaf ya, kita sedang mendapat sedikit isu teknikal. Encik Ahmad Munir boleh dapat ikuti kita di talian ni? Okey. Okey, Puan. Puan boleh dengar saya? Ya, boleh. Jelas Encik Ahmad Munir. Persilakan. Okey. Terima kasih Puan Syafiza selaku moderator pada pagi ini. Jadi sebelum saya memulakan bicara saya pada hari ini, saya ingin merakamkan penghargaan kepada pihak DOSEM atas kesudian menjemput pejabat daerah dan tanah, ya, khususnya pejabat daerah dan tanah Kuala Kangsar untuk menyertai seminar ini, ya, yang saya difahamkan julung-julung kali diadakanlah. Dan tahniah juga kepada pihak DOSEM atas penganjuran seminar sebegini. Baik, merujuk kepada soalan yang ditanyakan berkaitan dengan penggunaan data ataupun statistik di peringkat small area, ya, dalam membuat perancangan pembangunan di peringkat daerah. Jadi perancangan pembangunan di peringkat daerah ini memang tidak dapat lari ya, daripada menggunakan data-data ataupun maklumat-maklumat asas, ya, seperti keluasan, kategori guna tanah, ya, bilangan penduduk, etnik, jantina, pendapatan isi rumah, ya, perumahan dan juga data berkaitan kemudahan asas, ya. Jadi kita dah dengar ucap pertama daripada yang bagi Tan Sri KSN, ya, dan juga mungkin ucapan daripada yang bagi Datuk Seri Ketua Perangkaan dan sebagainya yang menyatakan tentang pentingnya satu perancangan itu menggunakan data, ya, supaya perancangan yang dilaksanakan itu bertepatan. Baik, saya ingin bercakap tentang pengalaman sebenar ataupun real experience yang kami hadapi di peringkat daerah dalam membuat perancangan pembangunan. Jadi bila kita katakan perancangan pembangunan ini, ia sudah pasti berkait rapat dengan masalah semasa ataupun isu semasa di suatu kawasan, ya, yang berlaku dalam satu jangka masa yang tertentu. Dan untuk mengatasi isu ataupun masalah ini, kita perlu kepada satu perancangan yang berterusan, yang melibatkan penyediaan pelan-pelan ke arah penyelesaian masalah tersebut, ya. Dan apabila kita hendak merancang ataupun merangka pelan-pelan tindakan bagi menyelesaikan isu tersebut, sudah pasti data-data ataupun maklumat statis ini amat penting untuk kita jadikan sebagai asas ataupun sandaran. Merujuk kepada daerah Kuala Kangsar, Puan moderator dan juga seluruh audiens, ya, daerah Kuala Kangsar ini sebagaimana semua dimaklum terkenal dengan Sungai Perak, ya, dilintasi oleh Sungai Perak, dan di dalam Sungai Perak ini terdapat hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perikanan darat, ya, ikan-ikan yang segar, ya, kalau boleh saya namakan di sini ikan tengalan, ikan baung, ikan loma, ikan kelah dan sebagainya. Jadi ada isu berkaitan dengan
pendaratan hasil-hasil perikanan ini di satu kawasan, ya, bagi tujuan untuk mempertingkatkan lagi hasil pendapatan. Jadi berdasarkan kepada hasil sesi engagement, ya, ataupun libat urus kami bersama dengan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan, maka pentadbiran daerah telah meneruskan terdapat keperluan untuk merancang satu pembinaan jeti nelayan darat lah, ya, di satu lokaliti, ya, dan peruntukan kewangannya perlu dipohon kepada pihak kerajaan persekutuan melalui permohonan rancangan Malaysia ke-12. Dan perancangan bagi pembinaan jeti ini sudah pastilah kena merujuk kepada maklumat-maklumat asas seperti bilangan nelayan berlesen yang ada di lokaliti berkenaan, bilangan persatuan nelayan yang ada, ya, dan juga jumlah tangkapan yang dinaikkan daripada lokaliti berkenaan, ya. Dan di sini timbulnya keperluan untuk kita dapatkan data-data berkenaan. Dan sebenarnya saya sebut tadi, pengalaman sebenar kami, kita terpaksa menggunakan data-data daripada pelbagai sumber, ya, misalnya sumber Jabatan Perikanan dan juga sumber-sumber yang kita katakan data yang bersifat sekunder ataupun tidak rasmi lah, ya. Contohnya kualiti ataupun jenis ikan di satu lokasi yang mempunyai nilai ataupun yang bermutu tinggi, dan juga berdasarkan kepada pengalaman ataupun maklum balas daripada penduduk kampung di kawasan yang berkenaan. Jadi itu pengalaman kami lah, ya, dalam merangka satu perancangan pembangunan, dan kita menggunakan sumber statistik, ya, sama ada daripada DOSEM sendiri ataupun mungkin dari sumber-sumber yang lain yang kita boleh dapat, ya. Dan ada masa lagi ke Puan? Okey Puan, jadi merujuk kepada Tak apa Cik Munir, teruskan. okey. Jadi merujuk kepada okey. Jadi Puan moderator dan audience, jadi merujuk kepada My Local Stats, ya. Memang kita di peringkat daerah Kuala Kangsar ini gunakanlah, ya, secara spesifik My Local Stat 2019 daerah Kuala Kangsar, dan kita merakamkan tahniah lah kepada pihak DOSEM kerana telah julung-julung kalinya menerbitkan data di peringkat daerah pentadbiran, ya, pada tahun inilah. Dan data ini kalau boleh kita nyatakan bahawa agak komprehensif, ya, meliputi indikator-indikator sosial dan juga indikator-indikator ekonomi yang amat berguna lah dalam perancangan pembangunan. Dan satu yang amat baik, ya, yang boleh saya nyatakan di sini, kekerapan yang dibentangkan adalah secara tahunan, yearly basis, dan mungkin boleh ditambah baik, ya, sebab mungkin perancangan pembangunan di peringkat mikro ni perlu lebih data yang bersifat real time, ya. Jadi kalau dapat dimasukkan data yang kekerapan yang lebih kerap, ya, jadi itu lebih berguna kepada kami di pentadbiran daerah, ya. Namun saya percaya ini merupakan langkah pertama lah, ya, kepada penerbitan ataupun pengeluaran data-data selanjutnya, ya. Sebagaimana kita semua sedia maklum, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Jadi ini langkah pertama, dan saya percaya mungkin sebagaimana yang dinyatakan tadi, banyak penambahbaikan yang boleh dibuat secara bersama dengan pelbagai pihak lagi, ya, especially di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Cik Ahmad Munir, ya, atas perkongsian tu tadi. Bila Cik Ahmad Munir cerita pasal ikan tadi, saya teringatlah, ya, satu cerita yang bila kata asal usul Kuala Kangsar ni daripada 99 anak sungai yang mengalir. Jadi kalau kata asal Kuala Kangsar tu, dia kata Kuala kurang 100, patutnya nak 100. Jadi Kuala kurang Sar, tu jadi Kuala Kangsar. Tu bila cerita pasal ikan tu teringat saya tadi, Cik Ahmad Munir. Okey. Ya, betul Puan. Ya. Bila disebut tentang tadi antara yang dikupas oleh Encik Munir adalah berkenaan data real time lah, yang kita di sinilah kita lihat
it's a high time perlu kerjasama antara ROSM, antara kerajaan negeri, di peringkat daerah, bagaimana kita boleh melihat sumber-sumber data yang sedia ada berdasarkan perkhidmatan harian yang ada di daerah maupun tempatan. Itu yang kita boleh lihat bagaimana sinergi akan dapat dilakukan untuk kebaikan bersamalah dalam kita menghasilkan statistik yang komprehensif dalam merancang serta membuat keputusan untuk kesejahteraan rakyat. Okey, terima kasih Encik Muhammad Munir. Seterusnya saya akan persilakan Encik Ahmad Nasim ya di Orompin yang akan memberikan kupasan topik kita secara rakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator, ahli-ahli panel dan yang berhormat Datuk Tuan-Puan yang hadir dan mengambil bahagian dalam seminar My Local Stats 2020 pada hari ini. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita berpeluang diberi kesempatan untuk bersama-sama pada hari ini secara atas talian bagi membincangkan betapa pentingnya statistik atau data dalam membantu kita membuat keputusan, perancangan maupun pengurusan sumber manusia. Kita sedia maklum bahawa statistik biasanya digunakan untuk menyimpan rekod atau maklumat. Kita boleh mengira keberangkalian dan juga sebagai pengetahuan asas kita sebelum membuat apa-apa keputusan. Secara asasnya bagi peringkat pengurusan daerah, sebenarnya kita memang bergantung kepada maklumat atau apa-apa statistik yang berkaitan sebelum membuat sebarang perbincangan atau perancangan secara konsensus dan seterusnya membuat apa-apa keputusan, khususnya bagi kepentingan awam di daerah. Memandangkan daerah, mukim dan seterusnya kampung ini merupakan zon pentadbiran kecil atau yang dimaksudkan sebagai small area itu tadi, sememangnya sebarang data atau statistik memang perlu dibentangkan terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dilakukan. Saya cuba memberi contoh yang mudah di sini, umpamanya di dalam konteks pengurusan pembangunan di daerah. Kita akan cuba mendapatkan senarai cadangan apa-apa projek yang diperlukan dari pihak pengurusan komuniti, iaitu pengurusi JKK sebagai contohnya. Sebelum kita memperakukan atau mengangkat permohonan tersebut bagi mendapatkan sebarang kelulusan atau bajet, kita perlu memahami statistik demografik di kawasan tersebut, dan di sinilah peranan data dan statistik itu memainkan peranan. Andai kata kita perlu membina satu jambatan, maka data dan statistik bagi kawasan yang mana jambatan itu diperlukan akan menentukan cadangan saiz, bentuk dan apa juga bilangan trafik yang akan melaluinya bergantung kepada data statistik di kawasan tersebut. Sebagai contoh, data statistik penduduk dan sebagainya. Andai kata hanya memerlukan untuk digunakan oleh 100 orang kampung, maka mungkin jambatan yang lebih kecil akan dibina bagi menampung keperluan hanya 100 orang. Di sini kita melihat bahawa data statistik sememangnya membantu kita membuat sebarang keputusan asas dalam aspek pembangunan di kawasan-kawasan yang kecil atau small area. Selain itu juga dengan mengaplikasikan data atau statistik ini, kita juga membantu pihak kerajaan dan mendapatkan projek pembangunan yang mempunyai value for money. Jadi data ni yang menyokong hujah kita bahawa apa yang kita lakukan di sesuatu kawasan itu value for money. ROI atau SROI ini tinggi dan membawa manfaat kepada masyarakat dan mampu mendapatkan outcome yang dikehendaki oleh pihak stakeholder kita. Begitu juga dari aspek pengurusan bencana contohnya. Saban tahun kita sering dilanda bencana di daerah, sebagai contoh daerah Rompin ini sendiri. Dan kawasan small area ini statistiknya amat membantu kita. Melalui statistik dan data kawasan-kawasan yang sedia ada, kita akan tahu jumlah peserta masa banjir yang pernah direkodkan dan mungkin berapa yang akan direkodkan. Jadi memang mudah untuk kita membuat
sebarang perancangan awal yang kita perlukan. Sebagai contoh, kita boleh mengenal pasti Pusat Pemindahan Sementara PPS untuk mangsa-mangsa banjir yang perlu diselenggara lebih awal sebelum musim banjir tiba. Dan di mana sekolah atau dewan atau balai raya yang berdekatan yang boleh diwartakan, malah data juga akan bantu kita untuk memilih lokasi sekolah atau balai raya yang paling sesuai untuk kita tempatkan mangsa-mangsa banjir yang telah kita jangkakan berdasarkan data yang telah kita ada. Dan ia juga membantu kita perkara-perkara lain seperti jumlah makanan yang perlu disediakan. Dan lain-lain keperluan logistik terutama yang mana banjir kali ini bukan istimewa, bagaimana kita nak laksanakan SOP COVID-19 di pusat-pusat pemindahan ini pada banjir yang kali ini. Puan Moderator, saya ingin menyentuh sedikit tentang penggunaan data atau statistik di dalam membantu pengurusan komuniti atau masyarakat di daerah. Seperti yang kita maklum, pengurusan paling asas di peringkat komuniti ialah melalui pengurusan JKKK kampung dan pengurusan mukim. Melalui data yang disediakan oleh DOSEM juga, antara data yang penting adalah DOSEM juga. Secara tak langsung kita turut membantu pengurusan komuniti terutamanya dalam bentuk bantuan dan kebajikan yang diperlukan oleh masyarakat bawahan, masyarakat Mahen sebenarnya. Jadi data ni akan membantu kita untuk just go direct to the lowest ground dengan lebih mudah dan efisien. Misalnya melalui data terkini yang dikeluarkan oleh Banci Penduduk dan Perubahan Malaysia tahun 2020 kelak, kita akan mendapat gambaran yang makro dan secara menyeluruh di mana penduduk di daerah dan small area yang benar-benar memerlukan bantuan yang sepatutnya, terutama bila kita bercakap tentang isu-isu miskin dan mereka terpinggir dan sebagainya. Seharusnya kita boleh membantu mereka melalui perusahaan JKK maupun mukim untuk mengisikan maklumat mereka yang tercicir dari segi pendapatan inilah melalui sistem e-Kasih contohnya, data-data daripada sistem e-Kasih contoh. Bagaimana kita boleh gunakan data ini dan mereka juga boleh memohon projek perumahan rakyat termiskin PPRT, rumah rakyat PAHAM RRP, bantuan pilihan nasional, bantuan perniagaan makro dan lain-lain skim bantuan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan atau persekutuan berdasarkan data-data yang telah kita sedia ada. Jadi bantuan itu lebih mudah untuk kita salurkan kepada rakyat dengan apa jua data yang kita boleh adakan. InsyaAllah peranan data sememangnya penting. Saya rasa jika kita mempunyai lebih banyak data ataupun data pool atau data lake yang lebih besar, insyaAllah kecekapan kita dalam menyalurkan bantuan dan merancang pembangunan daerah itu dapat dijalankan dengan lebih berkesan menyeluruh dan lebih efektif, insyaAllah. Okey, terima kasih atas kupasan oleh Encik Ahmad Nasim di Rompen ni tadi. Okey, memang tidak dinafikan bila kita berhadapan dengan pelbagai situasi krisis sama ada dalam sekarang kita dalam keadaan COVID dan juga bila menyentuh tadi tentang banjir, persiapan awal tu perlu dilaksanakan ataupun strategi perlu dibuat dan asas pokoknya adalah daripada data. Jadi di situ yang kita dapat lihat bahawa keperluan atas sinergi antara pelbagai pihak dari mukim sampai ke peringkat daerah hingga ke negeri dan juga benda itu akan disusun strateginya sampai ke peringkat persekutuan dan pokok pangkalnya daripada data itu sendiri. Okey, seterusnya dari Rompen ke Pulau Tioman berehat dahulu di hujung muara, bandar pintar menjadi idaman. Agenda 2030 hidup sejahtera. Seterusnya dijemput ahli panel yang tidak asing lagi dengan perancangan bandar termasuk smart cities atau bandar pintar dengan di bawah matlamat pembangunan mampan ataupun SDG, iaitu yang berusaha Dr. Azmizam Abdul Rashid, Timbalan Ketua Eksekutif Urbanis untuk mengupas berkenaan penggunaan statistik yang diaplikasikan dalam merangka perancangan dan pembangunan spasial negara. Dipersilakan Dr. Boleh Doktor? Doktor, suara Doktor tak kedengaran. Okey. Okey. Jelas Doktor. Alright, terima kasih. Terima kasih Puan Moderator. Terima kasih kepada Ketua Pengarah DOSEM yang berbahagia kepada
Ketua Setiausaha Negara, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan virtual yang masih lagi berada di depan komputer mendengar dan berkongsi pengalaman bersama kami di peringkat daerah, daripada federal kepada negeri dan juga kepada tempatan lah. Dan berbalik kepada tajuk yang telah diberi kepada saya bahawa bagaimana pentingnya penggunaan statistik ni di dalam berangka perancangan dan pembangunan spasial negara. Seperti mana yang kita tahu bahawa perancangan di Malaysia ni dilaksanakan secara amnya dalam 3 peringkat, iaitu di peringkat tertinggi, iaitu perancangan pembangunan negara berpandukan kepada rancangan 5 tahun lah. Dan di negara misalnya di bawah KPKT, di bawah Plan Malaysia, kita telah merangka satu rancangan fizikal negara dan dasar-dasar sektoral yang diluluskan oleh Jemaah Menteri. Dasar-dasar strategik dan rangka kerja yang keseluruhan perancangan negara disediakan bagi menentukan hala tuju perancangan pembangunan di peringkat wilayah, negeri dan tempatan. Dan semuanya adalah bergantung kepada data. Lebih pentingnya data tu adalah berdasarkan pada data yang disediakan oleh pihak statistik, sama ada di peringkat persekutuan negeri ataupun mungkin data-data yang telah ada yang disediakan oleh agensi-agensi tertentu. Sebab apa, bila kita tengok perancangan spasial ni, dia perlu ada satu sejarah kenapa data tersebut ada, kenapa data itu wujud, dan daripada data tu kita boleh lihat dari segi trend semasa data tersebut, apa yang menyebabkan sesuatu perubahan guna tanah itu berlaku. Daripada trend tersebut, barulah kita merancang apa isu-isu yang akan semasa dan bagaimana isu-isu boleh diselesaikan dan boleh melihat perancangan masa hadapan. Saya juga ingin menarik perhatian bahawa perancangan spasial negara itu tidak berlaku di peringkat negara, iaitu yang lebih besar, tapi juga perancangan di peringkat negeri. Iaitu perancangan pembangunan adalah berpandukan kepada rancangan struktur. Tadi rancangan fizikal negara, now rancangan struktur negeri. Adalah dasar-dasar yang dirumus oleh kerajaan negeri dengan mengambil kira dasar-dasar daripada strategi rancangan fizikal negara lah. Ini bermakna daripada data-data maklumat yang ada daripada rancangan fizikal negara diturunkan ke peringkat negeri dan dilihat bagaimana perancangan negeri itu boleh melihat dari segi trend semasa dan bagaimana perancangan akan datang berdasarkan kepada projection yang ada yang telah diukur, dikira oleh pihak daripada data-data statistik tersebutlah. Daripada data negeri, kita localize lagi data-data tersebut di peringkat tempatan, di mana wujud pula rancangan tempatan, iaitu rancangan pembangunan yang dilaksanakan dan dikawal dengan rancangan pemajuan seperti rancangan tempatan, rancangan kawasan khas yang disediakan oleh pihak berkuasa perancang tempatan dan rancangan pemajuan memfokuskan kepada pembangunan spasial kawasan PBT. Dan selain daripada 3 rancangan spasial yang utama tadi, iaitu rancangan fizikal negara, rancangan struktur negeri dan rancangan tempatan, dan juga ada rancangan kawasan khas, ada juga dasar-dasar rancangan spasial yang lebih banyak menggunakan data-data statistik seperti rancangan fizikal desa negara, rancangan dasar pembandaran negara yang very localized, itu di kawasan PBT, di kawasan bandar yang kita sekarang ada lebih kurang 200 bandar, dan juga rancangan-rancangan perancangan wilayah, iaitu mencabarkan perancangan wilayah melibatkan 2 negeri atau 3 negeri yang bersebandan ataupun isu-isu yang berkaitan sesuatu perkara lah disebabkan oleh fizikal seperti fizikal disebabkan oleh sungai antara negeri dan juga kedudukan geografi sesebuah negeri tersebutlah. Dan pada saya nak menarik perhatian di sini bahawa daripada rancangan Malaysia 5 tahun tu ialah satu pelan rangka sederhana yang melaksanakan program pembangunan kerajaan berdasarkan kepada sasaran perkembangan mikroekonomi, ya, itu data, dan juga peruntukan disediakan dalam pembangunan sektor awam untuk 5 tahun, dan dia bawa turunkan kepada dasar-dasar peringkat rancangan sektoral. Dasar-dasar yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri tadi dibawa dan diterjemahkan dalam rancangan fizikal negara dan merumuskan data-data statistik tadi dirumuskan dalam bentuk-bentuk dasar dan strategi perancangan
spasial negara untuk tindakan pelaksanaan bagi menyediakan hala tuju pembangunan dan pemeliharaan tanah. Dan daripada rancangan struktur negara tadi, rancangan 5 tahun negara dibawa ke rancangan fizikal, dan kita tengok dalam konteks wilayah pula, di mana dokumen perancangan yang mengandungi strategi pembangunan spasial untuk mencapai pertumbuhan pengagihan yang seimbang, melibatkan kawasan di antara 2 atau lebih tadi 2 kawasan lah. Dan begitu juga dibawa dari rancangan wilayah, diterjemahkan dalam bentuk rancangan struktur negeri. Di mana dasar tersebut adalah menyediakan pembangunan spasial menerangi isu-isu utama negeri dan yang diterjemahkan daripada dasar-dasar rancangan fizik negara dan dibawa kepada rancangan wilayah. Terus proses itu akan berterusan, semua daripada data tingkat yang negara dibawa ke negeri dan juga dibawa ke tempatan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita sendiri pun berdasarkan pada data. Kita bangun je pagi, kita pun dah kena tengok data. Kalau biasa dengan apps, kita akan tengok data apps kita, hari ini berapa temperature, hari ini berapa hujan nak akan turun, dan berapa pula perjalanan masa kita untuk pergi kerja, berapa masa yang kita akan perlu sampai kerja, trafik mana yang volume tinggi. Dan perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara penting seperti mana yang dimaklumkan tadi oleh yang berbahagia Tan Sri KSN kita, bahawa keperluan data tidak hanya bergantung kepada keperluan data untuk sesuatu perkara saja, tapi ia mesti melibatkan daripada peringkat data-data yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Kerana peri pentingnya data-data tersebut, maka perancangan dan pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan lebih holistik lah. Seperti mana yang kita yang dimaklumkan, saya sebenarnya tertarik dengan satu ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri kita semasa majlis pelancaran banci pada, saya ingat dalam 7 Julai baru ni, bahawa Perdana Menteri kita telah melancarkan bahawa kerana maklumat itu penting dalam memastikan fasiliti pendidikan, kesihatan, rekreasi, jaringan jalan raya akan digunakan, data digunakan untuk melaksanakan polisi kerajaan untuk tujuan pembangunan dan kepentingan rakyat dan juga kesejahteraan rakyat. Itu sajalah Puan Moderator daripada saya untuk hari ini. Mungkin saya boleh tambah untuk soalan yang kedua nantilah. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Azmizam atas kupasan perkongsian itu tadi. Kita tidak nafikan memang data yang komprehensif itu amat penting bagi tujuan kegunaan di peringkat kerajaan persekutuan, peringkat kerajaan negeri, peringkat kerajaan tempatan yang mana melibatkan rancangan fizikal negara, rancangan struktur negeri, rancangan tempatan daerah dan juga mungkin ada yang berkenaan dengan rancangan kawasan khas, di mana ini dengan data ini dapat mengukuhkan keberkesanan perancangan dan pengurusan pembangunan spasial dan juga guna tanah ke arah kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Okey, kita telah selesai pusingan pertama. Seterusnya untuk makluman hadirin dan juga panel, kita tidak nafikanlah agensi-agensi kerajaan, peringkat pusat dan negeri termasuk pejabat daerah dan PBT mempunyai kepelbagaian data yang amat bernilai yang merupakan data sekunder yang diperoleh daripada rekod pentadbiran berasaskan penyampaian perkhidmatan harian di agensi masing-masing. Sebagai contoh, secara mudah kita ada berkenaan dengan ketersediaan maklumat berkenaan dengan tanah, berkenaan dengan pendaftaran pemilikan, kegunaan lesen, pendudukan sementara, permit bahan batuan, lesen permit peniaga kecil dan banyak lagi. Jadi data-data pentadbiran granular ini sebenarnya adalah menjadi sumber data yang real time yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk membuat keputusan dan juga bagi memenuhi keperluan strategi seperti yang kita telah kupas tadi, terutamanya semasa berhadapan dengan krisis seperti COVID-19 dan banjir. Di sini sekiranya kita ada data-data granular dari peringkat di peringkat daripada mukim sampai ke daerah, negeri dan seterusnya di persekutuan itu sendiri, ia dapat mengurangkan kebergantungan kepada data primer yang dikumpul secara banci atau survey. Jadi di sini kita dapat lihat secara tak langsung penggunaan data sekunder ini boleh mengurangkanlah kos kerajaan dan menjimatkan masa pengumpulan data.
Okey, seterusnya untuk pusingan kedua, saya ingin bertanya ya kepada Encik Ahmad Munir bin Ishak ya. Berdasarkan pengalaman Tuan, adakah statistik yang dikeluarkan sehingga kini sama ada di peringkat negara, negeri maupun daerah mencukupi bagi merangka rancangan pembangunan yang berkesan di peringkat daerah dan tempatan? Dijemput Encik Muhammad Munir untuk mengupas lanjut. Okay, terima kasih Puan Moderator. Jadi kalau nak dinyatakan bahawa sememangnya lah masih belum mencukupi, ya, sebab saya rasa ada berdasarkan kepada perbincangan-perbincangan kita yang terdahulu, banyak lagi ruang-ruang penambahbaikan yang boleh kita laksanakan lah, ya, untuk kita tambah baik lagi data-data ataupun statistik yang dikeluarkan untuk digunakan pakai sebagai asas untuk membuat keputusan. Jadi mungkin yang pertama menurut saya merujuk kepada saya ingat dah dibincangkan di peringkat forum yang pertama tadi, ya, mencadangkan supaya data yang ada itu di cascade down sehingga ke peringkat mukim, ya. Jadi cadangan daripada yang Berhormat Timbalan SUK Pulau Pinang tadi, jadi dan selari dengan ucapan ataupun way forward yang dinyatakan oleh yang bagi Datuk Seri Ketua Perangkaan juga tadi, ya, untuk menghasilkan maklumat di peringkat yang lebih mikro, ya, peringkat Parlimen dan DUN, dan kami di peringkat daerah mencadangkan supaya di peringkat mukim, ya, dibuat data-data berkenaan, ya. Jadi mana-mana yang relevan lah, ya, berkaitan dengan keluasan misalnya, bilangan penduduk, etnik, jantina. Jadi kalau dapat di deep dive sehingga ke peringkat mukim, ya, jadi data-data berkenaan amat berguna untuk kita gunakan sebagai asas untuk perancangan pembangunan, ya. Kami di peringkat daerah mengesyorkan sedemikian kerana sebagaimana yang Puan Moderator sebutkan tadi, ya, dengan bilangan penduduk di daerah Kuala Kangsar seramai 176,300 orang, ya, dan juga dengan keluasan 2,550 km persegi, ya. Ini saya petik lah daripada My Local Stats, ya, 2019 daerah Kuala Kangsar. Jadi satu jumlah yang besar, keluasan yang luas, dan juga mungkin bilangan penduduk yang ramai. Jadi kalau kita dapat deep dive sehingga ke peringkat mukim, yang mana daerah Kuala Kangsar ni ada 9 mukim, yang kita pecahkan kepada 9 mukim. Jadi sebab nature ataupun kewujudan setiap mukim tu adalah unik, ya, dan mungkin ada berbeza antara satu sama lain, ya. Contohnya mukim Sayung di daerah Kuala Kangsar ini, mukim Sayung inilah yang terzahirnya daerah Kuala Kangsar itu, ya, dengan tagline Bandar Diraja, Bandar Warisan Budaya, ya, di mana terletaknya Istana Iskandariah, Masjid Ubudiyah, ya, ada Istana Kuning, ya, dan juga ada perusahaan Labu Sayung, perusahaan Tekad, dan juga perusahaan Pandai Besi. Jadi itu reflect kepada mukim Sayung, ya. Sedangkan kalau kita tengok ada satu kawasan ataupun mukim lain di daerah Kuala Kangsar ini juga, yang mukim Cegagalah misalnya. Jadi di mukim berkenaan ada wujud keberadaan tasik cenderung, ya, yang menjadi sumber kepada penjanaan elektrik, di samping sumber kepada saya merujuk juga kepada ikan juga lah, ya. So penggemar ikan, ya, sama ada untuk aktiviti memancing, aktiviti menangkap ikan, ataupun juga untuk aktiviti penyediaan makanan berasaskan kepada ikan. Jadi keunikan dua mukim itu sendiri sudah berbeza dan menjadi cabaran kepada pentadbir di daerah untuk memastikan pembangunan yang seimbang dapat dilaksanakan, dijalankan di setiap mukim di daerah yang berkenaan. Jadi inilah pentingnya bantuan ataupun input daripada pihak DOSEM memberikan kita statistik sehingga ke peringkat mukim, ya, untuk kita pastikan keseimbangan pembangunan, ya, yang sebagaimana yang disebutkan tadi dapat kita laksanakan. Baik. Seterusnya
mungkin penambahbaikan yang kita boleh cadangkan lagi lah, merujuk kepada SGD yang berkaitan dengan kelestarian alam, misalnya untuk sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life on land dan sebagainya, semua yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar. Jadi kita mencadangkan supaya ditambah baik ataupun diperkemaskan, sebagaimana Puan sebut tadi, mungkin ada data berkenaan tapi mungkin boleh diperkemaskan lagi misalnya pengeluaran bahan batu atau mineral, seperti pengeluaran tanah merah, pasir sungai dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh lihat trend, mungkin ada berlaku pengeluaran yang mendadak misalnya. Jadi kita boleh ambil tindakan intervensi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Bahagia Tan Sri KSN dalam ucapan pertama tadi. Tindakan intervensi ini yang penting lah, untuk kita pastikan supaya tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini lah, misalnya keputusan dan sebagainya, sumber pada masa hadapan. Kemudian mungkin dicadangkan juga data berkaitan dengan keluasan kawasan yang direservekan atas tujuan-tujuan tertentu, ataupun ada kepentingan tertentu, maka kawasan tersebut direservekan, misalnya hutan simpan ataupun reserve Melayu, ataupun reserve orang asli. Jadi bila adanya data sebegini, kita boleh melihat dan pastikan bahawa kelestarian sumber ini dapat dikekalkan dan disustain sehingga untuk kegunaan masa hadapan lah. Dan selain daripada itu, bukan sahaja kami mencadangkan bukan sahaja data yang bersifat stand alone, tetapi kita juga mencadangkan agar data-data yang dilaksanakan itu ataupun diterbitkan itu bersifat interrelated ataupun berkait antara satu sama lain, yang boleh dijadikan sebagai cross reference ataupun cross checking kepada kami di peringkat operasi ini, untuk memantau. Contohnya mungkin kita mencadangkan data pengeluaran bahan batu, pasir sungai misalnya. So daerah Kuala Kangsar ini mengeluarkan berapa ribu tan metrik, dan data tersebut dibandingkan secara bersama dengan data mungkin yang diperolehi daripada pihak Jabatan Mineral ataupun pihak PTG sendiri, misalnya sumbangan daerah pula kepada pengeluaran hasil ataupun pasir sungai. Jadi kalau kita melihat ketidakseimbangan maklumat berkenaan, mungkin data pengeluaran daerah sekian banyak ribu tan metrik, tetapi sumbangan daerah kepada keluaran hasil negeri itu terlalu tinggi, maka mungkin ada pengeluaran, kita katakan pengeluaran yang secara tidak sah yang dibuat. Jadi itu intervensi, kita boleh merangka tindakan-tindakan intervensi, sebagaimana dinyatakan oleh Yang Bahagia Tan Sri KSN tadilah, bila kita dapati wujud ketidakseimbangan ataupun imbalance kepada data-data yang kita susun secara bersamalah, interrelated, bukan dia stand alone saja, tapi boleh kita lihat secara bersama, untuk kita gunakan, dan juga saya rasa ini menyokong juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Perangkaan tadi, data-data banyak yang ada yang data yang bernilai tetapi tidak dioptimumkan penggunaannya. Jadi ada data di peringkat pentadbiran daerah yang kita boleh sharekan bersama dengan pihak DOSEM. InsyaAllah mungkin ada siri-siri perbincangan lanjut dengan pihak DOSEM selanjutnya yang kita boleh sharekan, untuk kegunaan kita bersama, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan sustainability ataupun kelestarian tadilah, sumber kita. Okey, seterusnya Puan, mungkin yang dinyatakan oleh ahli panel yang ketiga tadilah, berkenaan dengan rancangan struktur negeri, ada rancangan tempatan di peringkat daerahnya. Jadi kita mencadangkan juga data-data di peringkat DOSEM ini disinergikan dengan data-data ataupun rancangan-rancangan berkenaan lah, sebab rancangan berkenaan merupakan sumber rujukan utama di peringkat daerah lah bila kita nak merancang sesuatu pembangunan. Sebab mungkin ada keperluan dari sudut peruntukan undang-undang, yang menyatakan
perancangan berkenaan perlu dibuat ataupun dilaksanakan. Contohnya rancangan tempatan ada keperluan di bawah Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 ya, supaya dibangunkan ataupun diadakan rancangan tempatan yang merupakan pendetailan kepada rancangan struktur negeri ya, yang berkaitan dengan bagaimana satu-satu kawasan itu nak dibajukan dan juga penggunaan tanah yang boleh dilaksanakan di kawasan yang berkenaan lah. Seterusnya mungkin kalau specifically kalau saya boleh ulas juga Puan Moderator, merujuk kepada apa yang saya nyatakan di awal tadilah, maknanya data-data berkaitan dengan perikanan ya. Jadi mungkin pihak dosa mungkin boleh semak balik ya, mungkin data yang tidak relevan contohnya dinyatakan pengeluaran pendaratan ikan laut ya di daerah Kuala Kangsar ini, yang mana kita semua sedia maklum bahawa di daerah Kuala Kangsar ini tidak ada pantai ataupun tak ada laut lah, tiada ada sempadan laut. Jadi mungkin kalau dapat dibuat semakan terlebih dahulu lah sebelum dibuat penerbitan yang berkenaan. Jadi itu antara cadangan-cadangan yang boleh kita utarakan lah untuk menambah baik penerbitan ya My Local Stats ini ya, dan saya menyokong penuhlah cadangan-cadangan yang diutarakan terlebih dahulu, contohnya misalnya rujuk balik kepada tadi untuk kita deep dive lebih details, sebab kita di daerah ini juga besar, so ada kita katakan cascade down lah ya, kepada lokaliti yang lebih kecil untuk kita fokuskan satu-satu perancangan pembangunan. Jadi setakat itu Puan. Terima kasih Cik Ahmad Munir atas kupasan untuk soalan kedua tadi. Ya, memang kalau kata kita lihat data pada hari ini seperti dinyatakan oleh Tan Sri yang berbahagia Tan Sri KSN sebenarnya tadi, data yang ada pada hari ini pun tidak kejat dan berada di merata-rata tempat. Macam tadi dinyatakan ada di Jabatan Mineral, ada di PBT, ada di peringkat persekutuan, dan di situ dapat kita lihat kementerian dan agensi ini masing-masing mempunyai pangkalan data masing-masing yang kita dapat lihat ada yang dalam keadaan bersendiri, in silo. Jadi di sinilah wujudnya agensi, keperluan untuk menyelaras agar maklumat di agensi ini dapat selaras dari segi penggunaan metodologi, piawaian, konsep ataupun definisi yang kadang-kadang berbeza. Jadi di situ yang bila balik kepada tadi mungkin kata bukanlah data itu tidak relevan, tetapi dalam memastikan data itu relevan dan reliable, konsep, metodologi, piawaian tadi mestilah seragam. Dalam kita memastikan ia boleh comparable dan at the end akan digunakan untuk tujuan kelestarian itu sendiri. Okey, terima kasih ya Cik Ahmad Munir. Seterusnya saya ingin bertanyalah kepada Yang Bersama Dr. Azmizam Abdul Rashid ya. Kita semua sedia maklum bahawa objektif matlamat pembangunan mapan SDG atau Agenda 2030 adalah tiada yang ketinggalan atau leave no one behind. Pada pandangan Yang Bersama Doktor, apakah peranan pada aspek-aspek tertentu yang boleh dimainkan oleh pejabat daerah, kerajaan negeri dalam membantu negara bagi mengukur pencapaian matlamat tersebut? Silakan Doktor. Terima kasih Puan Moderator. Saya sebenarnya tadi tertarik sebenarnya dengan satu macam wish list SUK Negeri Pulau Pinang, kawan sahabat saya Dato' Azhar, mengadakan data statistik pihak Ketua Pengarah DOSEM dah sediakan peringkat daerah wishlist Dato' SUK nak dari peringkat MUKIM, tapi wishlist saya data statistik tu bawa kepada peringkat bandar, sebab kita nak lihat perbandaran tu dia perancangan bandar tu lebih holistik lah, sebab betul seperti mana yang kita tahu bahawa Malaysia mengalami pembandaran yang pesat sejak 2 dekad yang lalu, dengan kadar pembandaran adalah di tahap 78% penduduk Malaysia tinggal di bandar, di mana melibatkan 314 buah bandar lah. Dan bandar, dan ini meningkatkan permintaan kepada penyediaan kemudahan, terutamanya perumahan yang sempurna
dalam menyediakan kemudahan asas dan infrastruktur dan untuk mengurangkan jurang kawasan antara bandar dan luar bandar dan kawasan pinggir bandar lah. Dan saya ramai yang tanya kenapa kita perlu pada perancangan bandar, pada perancangan sesuatu bandar, cities planning, mengapa tidak rural planning? Sebab kita lihat seperti saya cakap tadi, 70% penduduk di Malaysia adalah tinggal di bandar dan jumlah peratus penduduk yang tinggal di bandar akan meningkat kepada 85% 10 tahun yang akan datang. Dan maksud dengan itu, kita perlu melihat berbagai-bagai isu yang berlaku di bandar pada masa itu. Sesuai dengan tajuk ni, no one left behind. Maknanya kita tak nak sesuatu perkara itu tertinggal di belakang yang melibatkan kita kurang memberi perhatian kepada penduduk bandar. Sekarang ni kita sedia maklum jumlah penduduk bandar yang semakin menua, semakin tinggi, lebih daripada 17%, dan jumlah tu akan meningkat kepada 25% 10 tahun akan datang. Maka dengan perancangan yang sempurna dan holistik perlu dilaksanakanlah. Saya nak tarik perhatian juga bahawa Malaysia telah memulakan perjalanan ke arah pembangunan mampan sejak tahun 1970-an melalui dasar ekonomi barulah untuk membasmi kemiskinan, menyusun semula ketidakseimbangan masyarakat yang telah dilancarkan pada tahun 1970 lah, dan kemudian diikuti dengan beberapa rancangan 5 tahun pembangunan negara yang menekankan unsur-unsur pembangunan mampan, pertumbuhan ekonomi mampan, pertumbuhan yang asli dan penyediaan kesamarataan pembangunan dari segi infrastruktur dan utiliti termasuk pendidikan dan penyiagaan kesihatan lah. Dan kalau kita lihat sekali lagi kenapa perlunya perancangan data statistik tu perlu di peringkat bandar, sebab kita tengok isu sekarang COVID yang banyak berlaku, isu-isu COVID positif adalah di mana? Di bandar. Yang berlaku isu-isu tidak kekurangannya bekalan air ada juga di bandar. Berlaku pencemaran udara pun berlaku di bandar. Maka dengan itu data-data berperingkat perbandaran adalah penting dalam melaksanakan agenda pembangunan mampan lah. Dan seperti mana kita dah bahu 17 SDG dengan 169 sasaran yang diintegrasi mengimbangi antara tiga-tiga pembangunan mampan secara sosial, ekonomi dan alam sekitar. Dan saya juga pernah berkongsi pandangan bersama dengan Ketua Pengarah DOSEM pada masa sesi webinar kami masa PKP dulu tu. Kami bercadang bahawa negara perlu ada satu laporan Malaysia SDG Cities. Maknanya dasar-dasar data-data sasaran pembangunan mampan perlu ada di peringkat negeri, di peringkat bandar. Sekarang ni saya difahamkan pihak DOSEM nak lancarkan satu data mampan ni dalam peringkat negara, dan akan datang ni akan keluar di peringkat tempatan. Tapi kami dah berbincang dengan Uzair bahawa SDG City Report adalah sesuatu yang penting sebagai satu platform dalam usaha PBT melaksanakan anjakan dasar pembangunan bandar, merangka pendekatan kepada menghadapi cabaran-cabaran sedia ada seperti COVID yang berlaku dan akan datang. Isu-isu yang akan datang ni kita tak tahu apa yang berlaku di bandar, dan pembangunan ekonomi yang tidak boleh dilaksanakan iaitu secara kezaliman. Now, perancangan perlu not business as usual. Dia selalunya mesti melalui yang di luar kelaziman kita lah, beyond conventional yang kita biasa buat. Dan saya mengharap bahawa data-data yang ada, statistik yang diturunkan di peringkat perbandaran sebaik-baiknya dapat menunjukkan betapa pentingnya dasar itu dilihat dari segi lebih mendalam lagi di bandar, supaya perkara-perkara yang tidak golongan-golongan yang tergolong yang mudah terpinggir, vulnerable group ni yang ada di bandar dapat dilaksanakan oleh PBT secara mampan yang penting mempunyai impak yang ketara bagi memastikan cabaran dan masalah yang dihadapi di peringkat tempatan diberi keutamaan yang tepat agar pelaksanaan program dan projek dapat memenuhi keperluan tempatan. Dan kami mengharap bahawa
data-data tersebut boleh digunakan pakai bersama antara PBT dan juga boleh berkongsi dengan agensi-agensi lain yang ada lah. Sebab apa, kalau kita tengok sekarang ni isu-isu yang berlaku, COVID yang berlaku di bandar, baru ni sekarang kita tengok dengan isu hangat, isu COVID yang berlaku di bandar, seperti di KL sendiri, dia berlaku di bandar dan sesuatu yang agak membahayakan kita jugalah. So data-data tu ada impact kepada keadaan ekonomi kita, ekonomi bandar tu sendiri di Kuala Lumpur, kehidupan masyarakat yang ada di dalam kawasan bandar tu sendiri memberi impact kepada pekerjaan dan kesejahteraan penduduk. Dan kami kita sebagai ahli yang profesional, non-profesional dan juga masyarakat setempat perlu kepada data-data tersebut untuk memastikan, untuk melihat trend semasa. Kita dah tengok sejarah trend history tu, tapi kita nak tengok trend semasa dan bagaimana keadaan ni pada masa akan datang, dan supaya tiada lagi perkara-perkara tiada yang tertinggal lah. Kita tak nak isu yang tertinggal tu masih ada lagi selepas tahun 2030. Kita kena ingat kita ada 10 tahun lagi untuk kita mencapai ke arah pembangunan mampan pada tahun 2030. Sekarang itulah saja Puan Moderator. Mungkin saya boleh tambah untuk sesi yang soalan yang lain juga. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berusaha Dr. Azmizam ya. Jadi memang kita dapat lihatlah di sini bahawa pembangunan bandar yang mampan tu memang memerlukan kita mengambil kira keadilan sosial di kawasan bandar itu sendiri berkenaan dengan keperluan sumber asas manusia, kesihatan awam, kesedaran persekitaran dan banyak perkara lagi lah. Dan sudah tentu bila melihat kepada COVID-19 dengan perbandaran itu sendiri ia turut memberi suatu cabaran lah dalam kita mengendalikan, terutamanya kalau pada masa kini kita lihat lebih kepada isu kesihatan awam lah ya. Namun begitu kita percayalah bahawa jentera-jentera frontliners pun memang berusaha dan kita dapat lihatlah cara menangani itu dalam keadaan yang terkawal. Di sini memang pentingnya pembangunan bandar ni kepada masyarakat kerana dia dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi sesuai bandar. Jadi bila dilihat bandar tu sebenarnya juga adalah kunci kepada masa depan yang mampan. Jadi bersesuaianlah dengan tadi, tiada yang ketinggalan tadi. Okey, seterusnya kita teruskan kepada video daripada Encik Ahmad Nasim. Tak ada. Kan dua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Puan Moderator. Pada pandangan saya, sistem statistik DOSEM ni sememangnya memenuhi objektif yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Terutama sistem e-census ni lah pada saya yang sangat membantu pengurusan banci di peringkat daerah sekarang. Di era sekarang ni apa-apa saja kita buat online dan semuanya mesti di hujung jari. Pada masa yang sama pula di peringkat daerah, data ataupun statistik berkaitan dengan demografi atau dinamika penduduk ni sangat penting. Dia berapa bilangan penduduk, saiz, taburannya, di mana yang banyak, di mana yang kurang, dan ini disepadukan, disinergikan dengan data sosioekonomi. Memang data-data ini amat penting untuk membantu pihak pentadbiran daerah dalam membuat keputusan dan untuk membantu pihak kerajaan negeri untuk menetapkan dasar-dasar atau polisi-polisi yang berasaskan pada data dan statistik. Seharusnya kita juga membincangkan bagaimana sistem DOSEM ni dapat disepadukan lah bersama keperluan-keperluan di daerah. Pada saya, establishment ataupun data-data dalam menguatkan data-data ini, pelaksanaannya perlu melibatkan pihak-pihak berkepentingan lain di daerah sejak daripada awal. Selain daripada pejabat tanah dan daerah itu sendiri.
Sebagai contoh penglibatan ahli-ahli dewan, penglibatan penghulu, penglibatan ketua-ketua JKK yang perlu dijemput lebih awal untuk memberi input dan gambaran data yang diperlukan dengan lebih jelas dan terperinci sebelum pelaksanaan proses pengumpulannya lagi. Jadi kita dah ada groundwork kita tu dikukuhkan lagi dengan maklumat-maklumat awal ketua-ketua komuniti di sini. Dia mudah untuk kita memulakan pengumpulan data tu bila kita maklumat awal kita telah walaupun pihak pentadbiran daerah membantu proses ini, contohnya semasa pelaksanaan banci, tapi pada pandangan saya banyak lagi permasalahan boleh diutarakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ini. Dengan itu sistem statistik ini dapat dimantapkan lagi supaya data ini mencerminkan apa yang sebenarnya berlaku di lapangan. Jadi dia tidak jauh, sehampir yang mungkin dengan apa yang ada di realiti di lapangan kita. Itu yang kita nak. Jadi data tu reliability ni sangat tinggi kalau kita mampu mencapai tahap itu. Selain daripada itu, saya juga pandangan ada elemen-elemen lain yang boleh dimasukkan bersekali dalam sistem statistik yang dikendalikan oleh pihak dosen ini. Seperti data yang berkaitan dengan kesihatan sebagai contohnya. Yang mana pada hari ini bila kita ada pandemik seperti COVID-19 dan mungkin di masa akan datang kita mungkin ada pandemik baru seperti yang kita lihat di Hong Kong ataupun kita lihat di Australia. Ada, saya pun tak pasti, tapi ada bentuk-bentuk sampingan yang penyakit yang mungkin penyakit-penyakit sampingan yang muncul kerana masyarakat tinggal dalam rumah dan sebagainya. Jadi data-data kesihatan seperti ini penting untuk membantu aktiviti-aktiviti pembasmian penyakit. Dan saya rasa bukan sekadar penyakit baru, penyakit-penyakit lama sedia ada yang dah lama di Malaysia ini seperti denggi sebagai contohnya. Dengan adanya data kesihatan ini, kalau kita dah tahu data menunjukkan keluarga ini telah 2-3 kali mendapat penyakit denggi tadi, ataupun masyarakat di kawasan itu telah 2-3 kali mendapat penyakit denggi, ini membantu kita dalam semua langkah-langkah untuk mencegah satu penyakit itu. Sebagai contoh saya bagi di sini adalah penyakit denggi itu sendiri. Dan ia juga pada masa sama dapat membantu pentadbiran daerah untuk menyalurkan bantuan juga bila berlaku situasi-situasi seperti ini. Dan ia juga dapat membantu pihak Kementerian Kesihatan dalam membuat perancangan yang secara menyeluruh. Macam mana saya bagi denggi tadi. Kita pernah ada jadi denggi di Tioman. Yang mana saya rasa keputusan-keputusan yang kami di Jawatankuasa Bencana Daerah, saya rasa kalau data itu lebih baik, insya-Allah saya yakin isu denggi di Tioman dulu mungkin boleh ditamatkan dengan lebih awal. Mungkin seminggu lebih awal. Jadi kita boleh dengan adanya data dan maklumat pesakit yang sedia ada, penyakit yang ada, insya-Allah saya yakin apa-apa tindakan tu lebih bersifat lebih efektif dan pantas. Sebagai tambahan juga, saya pandangan kesepaduan maklumat hasil daripada data yang lengkap ini antara pihak pentadbiran daerah dan pihak dosen ini boleh dimantapkan sekiranya data ini lebih dinamik, iaitu lebih bersifat real time dan tidak hanya terikat pada statistik yang dikumpulkan pada tahun itu. Maknanya ia bersifat dinamik, ia boleh dasarkan bukan human input, boleh datakan daripada machine to machine, daripada sensor yang sedia ada sebagai contohnya, yang boleh dikesepadukan dan menjadikan satu data real time, yang mana ianya pasti lebih menarik, lebih dinamik dan lebih membantu untuk kita pihak daerah untuk membuat keputusan. Mungkin juga sistem seperti e-census ni boleh dikekalkan, yang mana kita go one step beyond, yang mana rakyat boleh akses pada sistem e-census ini pada bila-bila masa untuk bukan sekadar mendapatkan maklumat, tapi juga untuk mengemaskini maklumat tu. Jadi mungkin ia agak bunyinya seperti Wikipedia, tapi mungkin mekanisme untuk memverifikasikan maklumat dan data itu boleh kita fikirkan. Jadi
bila data dan maklumat itu bersifat dinamik dan sentiasa hidup seperti ini, insya-Allah akan banyak membantu pihak kerajaan, terutama pihak pentadbiran di daerah ni sendiri dalam apa jua situasi dan apa jua keputusan yang kami perlukan. Dan dengan maklumat terkini ni juga, kalau contoh zaman dulu kan, kerajaan Greek, kerajaan Sumeria, kerajaan Greek dia nak tahu berapa banyak askar dia perlukan bila berlaku serangan atau serangan musuh. Data banci itu membantu. Dia confident, dia yakin, okey, kami ada banyak ni askar, kita boleh lawan peperangan ini. Dan kerajaan Sumerian untuk dia tahu berapa banyak cukai dia dapat. Jadi daripada zaman dulu lagi, maklumat-maklumat dan data seperti ini penting dan amat membantu dalam bagi sama ada pentadbiran negara, pentadbiran negeri dan pentadbiran daerah dalam untuk membuat keputusan. Dan secara ringkasnya, kami di pentadbiran daerah memang mengakui sistem yang kita dapat di dosen ini memang sangat membantu, dan kita sentiasa berharap kerjasama antara pentadbiran kerajaan Pahang dan dosen ini berkekalan dan insya-Allah berterusan sehingga selamanya, dan kita dapat wujudkan satu sistem policy driven by data, budaya policy driven by data yang dapat dihidupkan dengan sistem yang mantap daripada dosen. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih ya. Terima kasih Encik Ahmad Nasim. Ikutan daripada masa yang agak inilah tidak mencukupi ya. Saya bagi ahli panel untuk membuat sedikit rumusan panel di talian dalam tempoh 30 saat je. Encik Ahmad Munir dan juga Dr. Azmi Zam. Saya mulakan dengan Encik Ahmad Munir. 30 saat Encik Ahmad Munir. Okey, terima kasih Puan Moderator. Jadi saya berharap kerjasama yang berterusan ya antara pihak dosen dengan pihak pentadbiran negeri dan daerah ini dapat terus diperkukuhkan ya. InsyaAllah kita akan work hand in hand ya. Banyak cadangan-cadangan yang kita telah bincangkan tadi yang memerlukan kita bekerjasama antara satu sama lain ya. Data di peringkat kami ada misalnya, dan kita boleh sharekan bersama dengan pihak dosen, yang mana kami kalau kita nak menguruskan data tu memang kami jabatan yang bersifat operasi tak mampu untuk kita menguruskan data tersebut. Kita mengharapkan kerjasama dengan pihak dosen. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan Dr. Azmi Zam untuk sedikit rumusannya. Okey. Saya wakil daripada KPKT Urban Malaysia. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada DOSEM. Data merupakan trust kepada proses pembentukan dasar ekonomi negara, tingkat negara, negeri, tempatan, mukim, daerah dan juga bandar. Dan dengan kepercayaan diberikan kepada DOSEM untuk menghasilkan statistik yang berintegriti, ini yang boleh dipercayai dalam menentukan perancangan di bidang ekonomi, sosial dan demografi. Dan data-data yang diterbitkan oleh DOSEM adalah berdasarkan kepada amalan terbaik yang boleh menjadi rujukan kepada mana-mana agensi, bukan sahaja agensi kerajaan negeri, federal, tempatan, PBT, tapi juga agensi-agensi di peringkat swasta dan juga di NGO. Dan universiti juga tidak ketinggalan dalam menggunakan data-data DOSEM. Dan saya mengharapkan bahawa data yang holistik ni boleh dilaksanakan dalam sekitaran dunia kita yang semakin mencabar dengan daya saing dengan isu-isu pandemik sekarang ni, boleh membantu kita bagaimana kita nak hidup bersama dengan COVID-19 berdasarkan kepada data-data yang disediakan oleh pihak DOSEM. Dan saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada DOSEM yang every day you update the data mengenai anything, apa saja mengenai sosial, ekonomi dan juga isu-isu pandemik yang ada ni, membantu kami di peringkat pembuat dasar dan melaksana pembangunan negara. Terima kasih Puan Moderator. Terima kasih Dr. Azmi Zam ya. Okey, dapat dirumuskan di sini ya, semua pihak sama ada kerajaan tempatan, daerah, negeri,
Persekutuan termasuk ROSM sendiri selaku penjana statistik adalah saling melengkapi untuk kita memastikan sistem statistik negara Malaysia ni kejat. Jadi kita tak nafikan statistik dapat meneroka ketidaktentuan, menghapuskan ketidakpastian dan di sini sekaligus membantu kerajaan dalam membuat keputusan berasaskan bukti. Jadi di akhirnya nanti akan memberikan impak yang berkualiti kepada perancangan dan keberhasilan keputusan. Bak kata William J. Siegel, manusia tidak merancang untuk gagal tetapi mereka gagal untuk merancang. Kegagalan yang utama ialah gagal untuk mengambil langkah yang pertama. Okey, terima kasih hadirin yang budiman. Sampai di sini sahaja slot forum 2. Saya bagi pihak Doza merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Encik Ahmad Munir bin Ishak, yang berusaha Dr. Azmizam Abdul Rashid, yang berusaha Encik Ahmad Nasim bin Muhammad Siddiq yang telah berkongsi pengalaman dan pandangan untuk panduan kita bersama. Semoga perkongsian yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh kita semua untuk kebaikan bersama. Besi tembaga biar di tanah emas swasta dibawa pergi, berakhir kata di hujung noktah, di lain masa bersua kembali. Sebelum berundur diri, dimohon diwan kemaafan jika sepanjang saya mengendalikan slot ini terdapat tutur kata, tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya segala kelemahan itu adalah atas kealpaan saya dan segala kebaikan itu adalah daripada Allah. Saya sudahi dengan kalam mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada majlis kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih Puan Syafiza Imawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketiga-tiga panel juga diucapkan jutaan terima kasih atas kupasan yang cukup menarik. Setiap input dan maklum balas yang diberikan akan terus memberikan semangat dan aspirasi kepada jabatan dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang lebih berintegriti, reliable dan berkualiti. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi dengan slot bergambar untuk kali ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta, tuan-tuan dan puan-puan. Selesai sudah sesi forum kita buat kedua-duanya dan seterusnya adalah sesi perkongsian tentang status terkini Banci Malaysia 2020.